sesat ini dari perspektif pandang sisi perundangan Malaysia. Tidak ada lagi Nabi selepas Rasulullah, sebab Nabi Muhammad SAW Khatamul Anbiya, itu penutup bagi segala Nabi. Daripada kecil kita belajar rukun iman. Betul. Kan? Tiba-tiba dia tak percaya kepada Rasul. Dia tidak percaya pada malaikat. Dia tak percaya dengan qada dan qadar. Ini mana lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Sik and Sik Diskusi Bulan Merenung Hikmah. Saya pengacara anda, Batrisha Afrina. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi lagi mendengarkan kami pada hari ini. Sama ada anda mendengarkan ni melalui aplikasi Spotify, Facebook maupun juga YouTube. Jadi para pendengar sekalian, Pejam Celik kita akhirnya menghampiri episod terakhir bagi podcast Sik and Sik musim ketiga ini. Jadi banyak dah perbincangan yang kita dah ada dalam konti ni. Kita dah berbincang tentang contohnya isu wanita, dan pelbagai lagi isu lagi. Tapi sebagai ini special khas lah, special episode, kita nak mengakhiri musim kali ini. Kita nak membincangkan satu isu bagi saya. Isu ini sangat berat dan sering dan sedang hangat lah saya nak katakan diperkatakan di luar sana, terutamanya di media sosial, iaitu tentang ajaran sesat. Dan hari ini khas kita nak tengok ajaran sesat ini dari perspektif pandang sisi perundangan Malaysia. Dan bersama saya pada hari ini ialah yang berbahagia Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, yang merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beti ya. Sehat Dato'. Alhamdulillah. Alhamdulillah Dato'. Jadi Dato', bila kita cakap tentang ajaran sesat ni kan, tak banyak yang media di luar sana yang meng-approach lah, saya katakan, mendekati isu ni daripada perspektif undang-undang. Sebab orang cakap macam orang ingatkan dia hanya impact kepada pegangan akidah saja, tapi sebenarnya benda ni terlibat juga daripada segi undang-undang kan? Ya, betul. Jadi sebagai permulaan lah saya katakan untuk episod hari ini, boleh tak Dato' ceritakan kepada pendengar kita tentang apakah itu sebenarnya ajaran sesat dan apa sebenarnya cara kita boleh tengok perkara ini melalui konteks perundangan itu tersendiri. Okey, baik. Terima kasih ya, Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan penonton sekalian, bila kita bercakap tentang ajaran sesat ni, dia sebenarnya apa kita sebut sebagai sesat tu, dia menyeleweng. Dia tak betul. Tak betul dia. Dia lari daripada jalan yang sebenar. Kalau kita sebut dalam sembahyang kita baca dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim kan? Betul. Jalan yang lurus kan? Dia tak lurus, dia bengkang-bengkok, dia ada tak tahulah kemudian faham. Dia bukan siratal mustaqim. Yang itu yang penting. Jadi kalau kita katakan bahawa ajaran Islam ni mengikut ajaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apa sahaja yang Nabi Muhammad disunahkan, kita berdasarkan kepada dua rujukan penting. Dan kemudian kita ada rujukan-rujukan sampingan. Itu dipanggil sebagai secondary sources dalam perundangan Islam, maupun dalam ajaran Islam. Jadi apa sahaja, kalau dia kata dia Islam, tapi bila kita dengar dia kata Nabi Muhammad tu bukan Nabi terakhir. Saya lah Nabi. Saya Nabi daripada di kalangan orang Melayu. Dapat pula wahyu. Dapat wahyu dari mana? Di gua sana semasa saya bertapak dan sebagainya. Kononnya dapat mimpi. Kemudian dapat mimpi dan sebagainya. Ini nampak sangat tak betul. Sebab tidak ada lagi Nabi selepas Rasulullah. Sebab Nabi Muhammad SAW Khatamul Anbiya, itu penutup bagi segala Nabi. Jadi kalau ada siapa mengaku Nabi tu, ini tak betul ni kan? Mana boleh ada lagi. Kemudian dia pula mengaku sebagai contoh kan, dia kata ajaran ini dia hanya untuk satu kumpulan ni saja. Sedangkan Islam ni untuk semua. Betul, semua bangsa. Islam untuk semua. Cuma penganut agama Islam, kita mengikut ajaran Islam, tapi bila Nabi diutuskan, dia diutuskan untuk semua. Betul. Dan ini sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kena faham konsep tu.
Kalau dia kata mari pukul 1 malam, mari pukul 12 malam, kita ni grup-grup kita je, jangan sebar-sebarkan. Ini ajaran Islam yang sebenar. Yang kat luar tu tak betul tu, dia kata. Kena ada rahsia-rahsia. Itu nampak sangatlah tidak tepat. Ajaran itu adalah ajaran sesat. Kemudian kalau kita tengoklah dalam konteks, kalau kita melihat kepada apa yang telah digariskan dalam perundangan kita kan, kalau kita tengok dalam enactment negeri-negeri berkenaan dengan undang-undang pentadbiran agama Islam, kalau di belah banyak akta undang-undang pentadbiran agama Islam, dia melihat bahawa apa sahaja ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar itu, yang bertentangan dengan akidah. Kita sudah ada daripada kecil kita belajar rukun iman. Betul. Kan? Tiba-tiba dia tak percaya kepada Rasul. Dia tidak percaya pada malaikat. Dia tak percaya dengan qada dan qadar. Ini maknanya menyeleweng lah. Kemudian dalam Quran menyebut bahawa kita sebagai seorang Islam yang mukallaf bagi seorang lelaki boleh berkahwin dalam satu masa 4 wanita. Bagi dia, saya ni sebab saya ni sudah makam tinggi, makam sama dengan Rasul, saya boleh kahwin banyak mana saya suka. Ini sebenarnya untuk kepentingan peribadi kan Dato'? Kadang-kadang itu banyak yang begitulah kepentingan peribadi. Dan of course apabila pengikut-pengikutnya fanatik akan memuja dia, dia sebahagian macam pula seperti God pula. Leadership pula sih. Ini juga berlaku. Saya ingat ajaran sesat ni dalam Islam pun berlaku, dan agama-agama lain pun berlaku. Tapi dalam konteks kita hari ni, kita hanya cerita dari sudut ajaran sesat daripada agama Islam lah. Sebab yang lain itu bukan dalam kaitan perbincangan kita pada hari ni, Binti. Jadi Dato', kalau tengok kan sebenarnya ajaran sesat ni bukanlah satu perkara yang baru. Dia dah berlaku beratus-ratus tahun dulu, daripada zaman Nabi Muhammad lagi. Zaman Nabi Muhammad dan juga zaman Khalifah, di mana kalau kita tengok tentang sedikit secara amlah tentang sejarah ajaran sesat ni, dia bermula di mana wujudnya kelompok-kelompok yang dipimpin oleh individu yang mengaku diri mereka sebagai Nabi. Dan seperti mana yang Datuk ceritakan tadi, kita tahu yang Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Tapi ada pula yang orang daripada ajaran yang sesat ni mengatakan, mereka lah kononnya Nabi dan yang terkini pula Nabi dia pula daripada tanah Melayu. Allah, benda tu kita dah tahu memang jelas sudah pasti tidak betul. Dan benar kalau kita tengok kenapa terdapatnya pengikut-pengikut, kenapa kita dah tahu benda tu salah, tapi kenapa masih ada lagi golongan yang mengikut. Kalau kita tengok mereka ini, kelompok ni, mereka mendakwa diri mereka sebagai Nabi dan Rasul sebab sebagai bentuk mereka nak dapatkan pengikut, mereka nak dapatkan kedudukan lah di siku. Dan benda ni sebenarnya kita tahu harus ditentang sekeras-keras setelah berlaku daripada zaman Khalifah Ar-Rasyidin lagi. Jadi Dato', sekarang kita dah ada fahaman tentang maksud ajaran sesat itu sendiri. Jadi mungkinlah ada lagi yang kemungkinan yang dia tidak didedahkan dengan ajaran sesat ni. Jadi boleh tak Dato' bagi tips-tips ataupun ciri-ciri ajaran sesat ataupun tanda-tanda kalau kita tahu ini confirm ajaran sesat ni? Okey. Terima kasih, Binti. Sebagai contohnya, kalau saya boleh lah dengan bahasa yang mudah kan. Kalau seseorang itu, dia mengaku, dia kata dia ni daripada ajaran Islam. Tapi dia mempersendakan, menghina, mengingkari kandungan Al-Quran. Dia kata kita ada 30 juzuk Al-Quran ni tak betul. Sebenarnya hanya ada 1 juzuk saja. Kemudian dia kata Al-Quran itu semua tu hanya Fatihah itulah hanya Al-Quran. Allah. Seolah-olah kata yang lain tidak ada. Sebab dia kata kalau baca Fatihah kan seolah-olah macam satu Al-Quran. Jadi dia kata Quran itu Fatihah sajalah. Jadi cukuplah. Cukuplah. Cukup khatam. Ini nampak betul tidak tepat. Kemudian ada kumpulan-kumpulan yang tertentu ni dia mempersendakan Nabi. Dia menghina ajaran Nabi Muhammad SAW. Terutama sekali mempersendakan. Kalau dia sebagai seorang Islam, dia boleh mempersendakan Nabi. Betul. Nabi itu maksum. Betul. Dan kekasihan Allah SWT. Bahkan kita sebagai seorang Islam,
kita beriman bahawa kita akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Betul. Siapa yang tak nak syafaat? Betul, Datuk. Jadi betul tak? Ya, betul. Semua kita nak syafaat. Kita banyak, kita minta taubat kepada Allah SWT. Pada akhirnya nanti, ni Allah Ta'ala dah berikan satu kelebihan kepada Khatamul Anbiya, iaitu Rasulullah SAW. Pada umat Nabi Muhammad, dia boleh bagi syafaat. Dan ini sebagai satu daripada keimanan kita. Tiba-tiba dia kata, mana dulu Nabi Muhammad bagi syafaat? Allah. Kan? Itu antara muka dengan Tuhan lah. Contohnya, ini persalahan dengan ajaran Islam. Dia ada satu kumpulan lagi, dia kata, siapa engkau orang mengagung-agungkan Nabi? Sallallahu alaihi wasallam. Dia manusia biasa je. Dia belum meninggal juga. Tapi dia tak baca kat ayat Quran. Apa yang sebut kan? Kan? Apa ni, suruh kita selawat ke atas Nabi. Bahkan Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Ini sangat-sangat penting supaya kita faham. Kemudian yang lain tu, kalau kita boleh lihat lah, dia kata agama Islam ni dia kata sama je lah dengan agama lain. Allah. So, dia menyamakan agama lain. Mana dia kata ada beza. Kita semua dia kata beriman dengan Tuhan yang sama. Allah. Ini pun pada hemat saya, ini pun tidak tepat. Kemudian dia menyerahkan diri dia, menyerahkan harta dia, segala-galanya kepada ketua kumpulan ni. Dia kata hidupku dan matiku untuk pemimpin aku ni, yang mengaku dia sebagai seorang ketua dan ajaran ini lah. Dia macam kononnya untuk jihad. Ini kira macam dekat tu ya. Kalau istilah setengah-setengah tempat kan, dekat barat tu dekat tu kan. Dekat tu tu. Dia kata apa saja kita buat, kalau kita dah bisa, kita lillahi ta'ala kan. Dia bukan lillahi ta'ala, dia lillah kepada ketua ni. Bagi dia, dengan apa yang dia korbankan itu, dia akan dapat pahala yang besar. Dan yang saya rasa yang paling teruk lah sekali kan, yang bagi saya lah, apabila seseorang tu dalam kumpulan-kumpulan yang kita anggap sesat ni kan, dia mengaku bahawa pemimpin dia tidak mati. Apabila kita kata itu bukan jenazah mayat dia, dia tak mati. Itu hanya sebagai apa yang saudara-saudari nampak. Hakikat dia hidup sahaja daripada dunia ni. Dia hilang. Dia akan kembali ke dunia ini, dia akan menyelamatkan segala umat. Dia kata apa yang berlaku porak-poranda di bumi ini semua ni disebabkan tidak mengikut apa yang dikatakan oleh pemimpin mereka. Pemimpin mereka ni lah Imam Mahdi yang akan turun untuk menyelamatkan umat Islam. Ini nampak sangatlah. So, jadi kononnya macam dia nak cakap lah yang ilmu pemimpin ni tinggi sampai tak boleh nak mati lah. Kononnya begitu sekali sampai mereka mendidakkan sekali fitrah sampai begitu sekali kan Datuk. Tak pernah sabar lah. Betul Datuk. Sebab sedangkan Nabi Muhammad belum meninggal. Kan? Macam mana pula dia kata dia pemimpin dia tak meninggal. Right? Ada pula cakap bukan meninggal sekarang, meninggal nanti bila nak akhirat nanti. Allah, dia punya twist kan tu kan Datuk. Bila kita tengokkan benda ni, ada yang cakap, contohnya kita tahu yang ada banyak kes sekarang ni, terutamanya di Malaysia, tentang kes-kes tentang ajaran sesat yang berlaku. Dan saya nak sikit kita ni lah huraikan sedikit. Ada satu tu sampai menceritakan it's okay nak kahwin sampai melebihi daripada 4. Ada pula yang cakap nikah gantung tu baik, boleh asalkan dibenarkan macam tu. Benda ni sangat merisaukan sebab dia mengganggu akidah. Ada orang pula bila dia rasa macam fahaman ajaran sesat tu memudahkan dia, ataupun apa yang dia nak tu yang dia nak terikut sekali tu kan. Datuk mungkin ada golongan-golongan muda lah antara pendengar kita ni mungkin tak pernah dengar pun kes-kes ni. Jadi boleh tak share sedikit lah kes-kes yang pernah berlaku dekat Malaysia tentang bila berkaitan dengan ajaran sesat ni. Okey, terima kasih Betty. Untuk penonton di luar sana, banyak sebenarnya kes-kes ajaran sesat ni. Kalau kita nak tengok kan,
dalam pengamatan JAKIM lah sebagai urus dia dalam hal ehwal Islam di peringkat kebangsaan, itu perlu kita pergi negeri-negeri ya. Negeri-negeri ya, kebangsaan. Cuma kita hanya tengok dari sudut apa yang telah dapat dikumpulkan oleh pihak JAKIM melalui dia punya bahagian pendidikan, bahagian akidah dan sebagainya. Yang saya dipahamkan ada 154 ajaran 154. sesat Sesat. di negara ni. Semenjak tahun 1950 lagi, bukan baru ni. Semenjak tahun 1950 lagi. 2 tahun lagi. Okay? Antara ajaran-ajaran sesat lah yang saya boleh berkongsi, yang famous lah, yang glamour lah. Ingat tak satu masa dahulu kita dikejutkan ada teko besar. Dah macam funfair. Teko besar tu. Ya, betul. Apa dia panggil? Ayah Pin. Ayah Pin. Ayah Pin ni dianggap sebagai apa? Wakil Tuhan. Wakil Tuhan, betul. Dan yang paling pelik sekali, yang join kumpulan Ayah Pin ni, Kerajaan Langit dipanggil. Kerajaan Langit ni, Kerajaan Langit. Pelbagai latar belakang. Ada hak Melayu, ada hak India, ada hak Cina, macam-macam. Dia merasakan bahawa Ayah Pin ni macam ada satu kuasa. Dia sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini kan. Kuasa luar biasa sebab dia boleh memberi petunjuk yang benar daripada ajaran agama tersebut. Saya kata yang pengikut-pengikut ajaran sesat ni, ada pula pekerjaan diorang bukan biasa-biasa. Ada yang engineer. Ada Ini profesional ni. profesional. Profesional sebenarnya. Betul. Bukan orang kata biasa-biasa ni. Luar biasa punya pencapaian akademik. Bahkan kita pun terkejut juga. Bila tengok latar belakang yang senang terikut ni. Mengaji tinggi. Orang tak sebut mengaji lah. Belajar tinggi. Setengah-setengah tu ada PhD. Betul. Tapi saya kadang-kadang saya pun heran. Macam mana boleh terpengaruh dengan ajaran sesat ni. Ini contoh tadi Ayah Pin Kerajaan Langit lah. Dan sekarang ni dah tak ada dah. Habis. Dengan Ayah Pin pun dah tak ada. Dia dah meninggal. Dia punya dipanggil kawasan dia pun telah dimusnahkan. Tapi masih orang ingat lagi Kerajaan Langit berteko besar itulah. Ayah Pin duduk kat sini. Kemudian ada satu lagi dikenal sebagai ajaran Taslim. Ajaran Taslim ni pengasasnya Haji Ahmad Laksamana. Mula-mula muncul di Batu Pahat Johor. Dah bukan baru, sebelum merdeka lagi. Semenjak tahun 1870 lagi. Dia dah mula start. Dan pengasas ni Haji Ahmad Laksamana ni dia dapat wahyu langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kata kita boleh mencapai kesempurnaan melalui dipanggil ajaran dan ritual yang sahih. Dia ada banyak dipanggil unsur-unsur kebatinan. Di sini saya nak berkongsi dengan Betty dan penonton di luar ni. Ramai orang ni yang senang terpengaruh dengan ajaran sesat ni. Betul. Dia sebenarnya jiwanya kosong. Jiwanya dia nak mendekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu mungkin dia huha, dia jahat, dia nakal dan sebagainya. Dia nak mendampingkan diri. Bila dia terikut dengan ajaran ni. Especially bila menggunakan kebatinan, dia spiritual punya kedalaman. Jadi dia rasa macam shortcut. Dia rasa dia dapat releasekan dia punya attention, dia dapat perhatian, kan? Tapi pokoknya dia tidak benar. Ajaran ni ajaran sesat. Sebagai contohnya macam ajaran Taslim ni, dia tak perlu puasa, tak perlu solat. Allah. Dia macam ni dia beribadah macam tu. Jadi macam mana dia orang beradat kata puasa tak wajib, solat tu tak wajib. Banyak perkataan dan amalan selalu kata kita niat solat tu dah semayang lah. Betul. Kita niat puasa tu dah puasa lah. Makan lah 3 kali pinggan nasi biryani ke, biryani gam ke. Dia kata yang penting niat puasa cukup lah dengan puasa. Kalau macam tu semua niat umrah kita dah pergi umrah, niat haji dah pergi haji. Itulah. Kemudian ada lagi
Saya ingat saya tak dapatlah nak share beberapa ajaran yang banyak lah, tapi saya nak ambil mungkin saya ingat yang buat masa sekarang yang masih segar, iaitu berkenaan dengan ajaran Al-Arkam. Dan pengasasnya ialah Asy'ari Muhammad yang mula diasaskan pada tahun 1968, yang pada masa itu berpusat di satu kawasan lah, tak berapa jauh daripada Taman Tun di Kuala Lumpur tu. Tapi yang paling penting sekali, ajaran ini dia nak bawa, dia kata umat Islam kembali kepada kegemilangan Islam dalam kehidupannya berkomuniti. Dan dalam kumpulan ini, perkara yang paling besar dan berjaya mereka bawa adalah ekonomi. So gabungan networking ekonomi itu begitu baik. Betul. Dan ratusan juta dia punya pendapatan dan juga dia punya worth of saya panggil perniagaan. Inilah. Tetapi isu dia ialah apabila pengasas tu dia mengaku dia Imam Mahdi. Apabila pengasas itu dia mengaku dia sebagai yang boleh ghaib, yang tidak mati, iaitu di mana adanya aurat Muhammadiyah, betul. Itu sebagai satu daripada sebab dia telah tersasar daripada akidah Islam. Mungkin dari sudut ekonomi dia bagus, tapi mungkin ada yang tidak mengikuti Islam lah. Betul. Mungkin bayaran upahnya tidak diberi dan sebagainya. Mereka sanggup untuk hidup cara begitu. Itu satu benda yang lain. Tapi dalam aspek yang paling pokok sekali, Islam tu berpijak kepada akidah. Kan? Betul. Mesti akidah tu betul. Ibadat kita. Betul. Tidur fiqh tu lakukan ibadat dan juga dari sudut akhlak. Jadi kalau akidah tu yang merupakan asas pokok tu lari, walaupun dari sudut ekonomi orang sekarang memperfikirkan kita, kenapa kita nak kacau kumpulan-kumpulan kalau meruntuhkan ekonomi Islam, ekonomi orang Islam bagus ni. Asas tu sudah runtuh, maka kita tak boleh. Dan dalam 2-3 minggu ini ada dihebohkan lah, kumpulan ini hidup kembalilah semenjak katanya 2019 lah. Tidak ada yang kata lebih awal dan sebagainya, di atas apa dipanggil sebagai GISPH lah. Betul. Dan dalam hal ini pihak-pihak wajib telah ambil tindakan lah. Yang paling kita kasihan ialah kanak-kanak. Betul. Jadi kanak-kanak ini perlu kita ambil perhatian. So ramai kanak-kanak itu tidak tahu bapaknya siapa. Betul. Sebab dia banyak campur. Sebab mereka berkahwin kononnya mengikut syarak. Betul. Tidak mendaftarkan perkahwinan tersebut mengikut undang-undang yang ada dalam negeri ataupun di wilayah persekutuan. Di Kuala Lumpur, Labuan Putrajaya. Ini isu lah. Betul. Ada juga yang ada mak bapak, tapi mak bapak dia sendiri yang letak kat dalam rumah anak yatim tu tersendiri. Dan itu juga kerana mereka perlu melaksanakan tugas. Jadi mereka tidak ada masalah jaga. Dia kata nak buat apa? Duit. Duit nak buat apa? Anak semua dah ada dia tempat jaga. Makan minum tersedia. Kau kerja je lah. Pendapatan balik kepada kumpulan tersebut. Ini macam cerita setengah-setengah negara lah. Saya tak sebut negara tu. Akhir sekali yang saya boleh mungkin saya boleh share lah, ada 2 kumpulan lagi lah. Satu kumpulan lagi dah berkenaan dengan ajaran Rasul Melayu. Pernah dengar tak? Asyik Rasul macam ada tapi kecil-kecil dulu. Rasul Melayu. Rasul Melayu ni ialah pengasasnya Kha Ahmad. Dia mendakwa dirinya adalah Rasul daripada tanah Melayu. Sebab dia Melayu kan? Allah. Rasul Melayu. Dia terima wahyu daripada Tuhan dan dia menolak beberapa rukun Islam. Seperti tak wajib solat, tak wajib zakat. Amalan-amalan ni tak relevan dah dengan zaman moden ni. Zaman moden ni mana nak basah nak sembahyang 5 kali ni. Kononnya kita busy sangat. So dah masa. Allah. Jadi dia dalam pertengahan tahun 2000-an tu benda ni meletup. Dan akhirnya telah diambil tindakan dan dibawa ke muka pengadilan lah. Dan satu lagi,
ajaran yang agak terbaru jugalah dalam tahun ini, kalau tidak salah, iaitu ajaran Ahmadi. Ahmadi yang bukan berpusat di Malaysia, tapi berpusat di luar negara. Tapi ajaran dia disebarkan melalui internet, Social media. melalui social media, melalui TikTok. Betul. Sekarang ni zaman TikTok. Betul. Kita panggil ya ayyuhallazina amanu, itu Quran sebut. Sekarang ni ya ayyuhallazi TikTokers. TikToker. Sekarang. Jadi sekali bila dia bersiaran TikTok ni, Betul. berpuluh ribu orang. Betul. Orang daripada luar negara boleh join juga. Dia berpusat di luar negara. Jadi siapa nak ambil pihak berkuasa ambil jalan pun susah. Ahmadi yang sekarang ni yang berpusat di luar negara tu, dia berkonsepkan keamanan dan cahaya. Dan macam baik. Dan kumpulan ini, ketua dia mengaku dia sebagai seorang rasul. Sama sepertilah ajaran-ajaran sesat hal lain tu. Tak perlu puasa, tak perlu semayang. Macam excuse sebenarnya macam tak nak solat ni. Macam mana bila tak payah puasa, tak payah semayang ni, kita kata kita boleh ikut kumpulan ni? Saya pun tak faham. Itu sudah terkeluar daripada hukum Islam kan? Betul.